Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu amma ba'd. Kita sama balik kitab kita ni Sahih Fadhil Amal. Kita pergi ke hadis 576 dan seterusnya lah. Babnya keutamaan lembah Al-Aqiq dan solat padanya. Keutamaan lembah Al-Aqiq dan solat padanya. Kita baca dulu lah. Hadis ke-576. Imam Bukhari rahimahullah nombor 1534 meriwayatkan. Ani Ibn Abbas radhiyallahu anhu yaqulu innahu sami'a Umar radhiyallahu anhu yaqulu sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biwadil atiq yaqulu atani al-lailah atin min rabbi faqala salli fi hadha al-wadi al-mubaraki wa kul umratan fi hajjatin wa firratin umratan wa hajjatin. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu dia berkata, ia mendengar Umar radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika sedang berada di lembah Al-Aqiq. Semalam aku kedatangan utusan dari Rabbku yang mengatakan, salatlah di lembah yang penuh berkah ini dan katakanlah niatkanlah umrah dan haji. Artinya melaksanakan haji dengan cara qiran lah. Ia gabung lah. Umrah dan haji ni serentak ni maksudnya dia haji qiran. Dan riwayat lain umrah dan haji dah. Kalau umrah dulu baru haji atau haji tamattu', tahulah. Tapi situ lembah yang penuh berkah tu atau lembah Aqiq lah. Al-Wahaz al-Wadi al-Mubarak. Tu Wadil Atiq, biwadil Atiq. Lembah Aqiq lah. Nak ayat apa ayat tapi di Mekah lah dah. Hadir Abu Daud 1800, Ibn Majah 2976, Ahmad jilid 1 muka 24 dan Al-Baqi jilid 5 muka 14. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani berkata dalam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari jilid ketiga muka surat 459. Dalam sabdanya jadikanlah umrah dan haji, maksudnya jadikanlah haji itu umrah. Dah. Ini menunjukkan Nabi SAW melaksanakan haji dengan cara qiran, iaitu umrah gabung dengan haji lah. Ia juga berkata dalam hadis ini ada keterangan tentang keutamaan lembah Al-Aqiq seperti keutamaan kota Madinah dan salat dalamnya. Dan anjuran bagi orang yang pergi haji untuk singgah di dekat Mekah serta menginap di sana agar mereka yang terlambat dapat berkumpul serta untuk mengingatkan keperluan bagi yang terlupa dapat dipenuhi. Kerana jaraknya masih dekat sehingga memungkinkan baginya untuk kembali. Dekat dengan Mekah. Ada tempat dia lah. Okey, keutamaan 10 hari bulan Zulhijjah dan ibadah dalam 10 hari bulan Zulhijjah lah. Hadis ke-577, Imam Bukhari rahimahullah dalam Sahih Bukhari nombor 969 meriwayatkan an Ibn Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala mal amalu fi ayyamin afdala minha fi hadhihi qalu walal jihadu qala walal jihadu illa rajulun kharaja yukhatiru bi nafsihi amalhi falam yarji' bi syai'in. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bila bersabda, tidak ada hari di mana amal ibadah dalamnya lebih utama daripada amalan pada hari ini, iaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Para sahabat bertanya, bahkan jihad sekalipun? Baginda SAW menjawab, bahkan jihad sekalipun tidak boleh mengalahkan pahala 10 hari amal dari 10 amal ibadah dari 10 hari bulan Zulhijjah. Kecuali ada keluar jihad dengan pertaruhkan nyawa dan hartanya, kemudian ia kembali tanpa membawa apapun, mati syahid lah. Nyawa harta habis mati dah, habis lah, tak bawa dah, mati syahid baru boleh lawan amalan 10 hari di bulan Zulhijjah. Hadis sahih. Atraf hadis ni hadis riwayat Bukhari. Atraf hadis ni boleh dilihat pada hadis Abu Daud 2438, At-Tirmizi 757, Ibn Majah 1727, Ahmad jilid 1 muka 346, Al-Baqi jilid 4 muka 284, Ad-Darimi jilid 2 muka 25 dan At-Tirmizi 2031 serta yang lainnya. Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata tentang ayat agar mereka mengingati nama Allah pada hari-hari yang diketahui. Yang dimasukkan hari-hari diketahui itu ialah 10 hari pertama dalam bulan Zulhijjah, dari bulan Zulhijjah. Jadi hari ingat Allah, ingat nama Allah ni, ingat nama Allah pada hari-hari yang diketahui itu 10 hari bulan Zulhijjah lah. Itu maksudnya. Ayat Quran itu sebut pasal 10 hari juga. Penulis berkata hari-hari ditentukan adalah hari tasyrik. Dalam ayat, dan ingatlah nama Allah pada hari-hari ditentukan. Hari tasyrik itu 11, 12, 13. Lepas hari 10 Zulhijjah lah. Yang dimasukkan dengan 3 hari termasuk Aidil Adha.
Dah. Menurut pendapat yang kuat. Menurut pendapat kuat, dia kata bukan Ibn Abbas tu. Tapi 3 hari. Ataupun 10, 11, 12, 13 hari tasyrik. 4 hari lah. Yang Fathul Bari jilid 2 muka surat 530. Ibn Qayyim berkata dalam Zadul Ma'ad jilid 1 muka surat 56. Hari-hari itu adalah hari yang Allah bersumpah dengannya dalam Al-Quran demi waktu fajar dan malamnya 10. Malam 10 pula surah Fajar ayat 1 dan 2. Kerana itulah dianjurkan pada hari tersebut perbanyakkan zikir berupa takbir, tahlil dan tahmid. Perbezaan antara 10 hari terakhir dari bulan Ramadan dengan 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah adalah bahawa 10 hari terakhir malam bulan Ramadan lebih utama daripada malam 10 hari bulan Zulhijjah. Malam ni kalau nak kira malam lebih utama malam bulan Ramadan 10 hari terakhir kerana ada Lailatul Qadar lah. Tapi dari segi hari ni 10 hari bulan Zulhijjah hebat lagi lah. Dan 10 hari siang pertama bulan Zulhijjah lebih utama daripada 10 hari siang bulan Ramadan. Gitulah yang kata dah hak siang harinya molek 10 hari bulan awal bulan Zulhijjah daripada 10 hari. Walaupun di 10 hari terakhir bulan Ramadan pun molek lagi 10 hari Zulhijjah. Kerana pada 10 hari awal Zulhijjah terdapat hari Arafah. Itu keadaan hari raya korban dan hari tarbiyah. Dan hari tarbiyah. Apa? 9 10 tu maksudnya tarbiyah apa? Arafah 9 Zulhijjah dan hari Raya 10 Zulhijjah. Jadi 10 hari terawal Zulhijjah tu ada 3 hari besar. Lihat perkataan Ibn Qayyim dalam Fatwa karya Ibn Taymiyah jilid 25 muka surat 27. Okey, keutamaan keluar ke tanah lapang di hari raya dan bertakbir. Keutamaan keluar ada kelebihan, ada pahala besar kita keluar ke tanah lapang di hari raya dan bertakbir. Allah SWT firman walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepada kamu supaya kamu bersyukur. Surah Al-Baqarah ayat 185. Hadis ke-578. Imam Bukhari rahimahullah dalam Sahih Bukhari nombor 971 meriwayatkan. An Ummi Atiyah qalat kunna nu'maru an nakhruja yawmal 'idi hatta nukhrijal bikra min khidriha. Hatta nukhrijal huyada fayakunna khalfan nasi fayukabbirna bitakbirihim wa yad'una bidu'aihim yarjuna barakata zalikal yawmi wa tuhuratahu. Dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha ia berkata kami diperintahkan keluar pada hari raya hingga kami mengeluarkan gadis-gadis dari pingitannya, bahkan yang sedang haid pun keluar juga. Mereka berdiri di belakang lelaki-lelaki, bertakbir dengan takbir mereka, berdoa dengan doa mereka demi mengharapkan keberkahan dan kesucian pada hari itu, hari berkah. Hari raya ni hari berkah ni. Dalam riwayat Bukhari nombor 974, kami diperintahkan mengeluarkan gadis-gadis yang masih remaja maupun gadis-gadis pengitan dan yang sedang haid menjauh dari tempat solat lah. Hadis sahih, tapi bukan dudukkan tempat solat lah. Ya tempat khusus, tempat rutin yang tak boleh sembahyang lah. Penggalan hadis ini terdapat dalam Sahih Bukhari 324, Muslim 803 dan 12, Abu Daud 1136, Ibn Majah 1307. Dalam riwayat mereka disebutkan. Fasa'alat ukhti an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala ihdana ba'sun idza lam yakul laha jilbabun alla takhruja qala litulbisha sahibatuha min jilbabiha wal tashhadul khaira wa da'watul muslimin. Saudariku bertanya kepada Rasulullah SAW. Tahulah saudari Sa'di lah. Ummu tu kali tak? Umatiyah. Tak tahulah ni riwayat lain lah. Apakah saudariku bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah salah seorang dari kami berdosa jika tidak ikut keluar kerana tidak memiliki jilbab? Tak ada tudung nak keluar dah. Tak ada tudung, tak ada tuntut pakaian tutup aurat. Beliau bersabda, hendaklah temannya meminjamkan jilbabnya agar ia dapat hadir menyaksikan kebaikan dan doa kaum muslimin. Kalau boleh, lah mana pun suruh keluar jugalah. Pinjam siapa-siapa pun, kain-kain siapa pinjam sehingga dia dah boleh keluar menyaksikan kebaikan dan doa kaum muslimin pada hari raya lah. Ini adalah lafaz dari matan hadis dalam Bukhari. Diriwayatkan pula oleh An-Nasa'i jilid 3 muka 30 tanpa tambahan yang terakhir, dan Tirmizi 539, Ibn Majah 1038 dan dari Jalur Ibn Sirin dari Ummu Atiyah. Keutamaan hari raya korban. Keutamaan hari raya korban. Allah SWT firman, "Fa'adzanu minallahi wa rasulihi ila an-nas yaumal hajjil akbar." Dan inilah suatu pemakluman, azanun, pemakluman dari Allah dan Rasulnya kepada manusia pada hari haji akbar,
Yaumul Hajj Akbar. Surah At-Taubah ayat 3. Hadis ke-579, Abu Daud rahimahullah nombor 1909 meriwayatkan, An Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqafa yawman nahri bainal jamarati fil hajjati allati hajja faqala ayyu yawmin hadha qalu yawmun nahri qala hadha yawmul hajjil akbar. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di antara jamarat pada hari Aidul Adha ketika haji. Kemudian berkata, hari apakah ini? Para sahabat menjawab, Aidul Adha. Beliau bersabda, ini adalah hari haji akbar. Hadis sahih. Jadi hari haji itu sendiri hari haji akbar, bukan mesti hari Jumaat lah. Ikut dia. Hari Aidul Adha saja pun kira-kiranya hari haji akbar lah. Hadis Ibn Majah 355, potongan dari hadis yang panjang dari jalur lain, akan tapi hadis ini disebutkan oleh Bukhari secara mu'allaq. Dalam secara sanad yang tergantung, tak boleh berlaku lah. Dalam Al-Hajj bab Al-Khutbah Ayyami Mina, setelah hadis nombor 1342. Hisham bin Al-Ghaz meriwayatkan dari Nafi' dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu hadis yang serupa. Ini ia menambahkan, kemudian Nabi SAW berdoa, ya Allah saksikanlah. Lalu beliau mengucapkan perpisahan pada para sahabat. Kerana itulah mereka menamakan haji ini dengan haji wada', haji perpisahan. Hadis ini disambungkan oleh Ibn Majah 3058. Ia mengatakan, Hisham bin Amr menyampaikan kepada kami dari Sadaqah bin Khalid dari Hisham bin Al-Ghazi. Al-Hafiz berkata dalam Fathul Bari jilid 3 muka 674, diriwayatkan pula oleh Al-Tabarani dari Ahmad bin Al-Mu'alla dan Ismail dari Ja'far Al-Firyabi, keduanya dari Hisham bin Amr. Sedangkan yang meriwayatkan dari Ja'far Al-Firyabi adalah Dahim dari Al-Walid bin Muslim dari Hisham bin Al-Ghazi. Jalan inilah dikeluarkan oleh Abu Daud. Penulis pengarang ini berkatalah, hadis ini memiliki syahid pada riwayat At-Tirmizi dari hadis Ali radhiyallahu anhu, hadis nombor 3088, sanadnya hasan. Apabila Ibn Ishaq tidak menyatakan secara tegas dengan bentuk telah menyampaikan kepadaku. Syekhul Islam Taimiyah berkata, hari-hari sepanjang tahun yang paling mulia adalah hari raya Korban. Sebagai ada mengatakan hari Arafah, tapi yang pertama lebih sahih lah. 10 Zulhijjah tu hari raya Korban tu paling besar lah, paling mulia dalam setahun tu. Bukan bulan Ramadan lah. Tapi hari paling besar tu hari raya Korban 10 Zulhijjah. Lepas tu hari Arafah lah. Hari raya Korban Yaumun Nahr adalah hari haji akbar. Bukannya tunggu hari Jumaat ke dah bila hari Arafah hari Jumaat ke, tidak. Betul-betul hari raya Korban itu sendiri pun haji akbar ni. Dalam dia terdapat amalan yang tidak ada pada hari-hari lain seperti wukuf di Muzdalifah ni. Ni hari 9 Zulhijjah kalau kita nak wukuf. Melempar jumrah Aqabah, menyembelih korban, mencukur kepala dan tawaf ifadah. Boleh lakukan 10 Zulhijjah tu tak? Amalan tersebut lebih utama dilakukan pada hari raya korban menurut sunnah dan kesepakatan para ulama dah. Maksudnya 10 Zulhijjah buat berlaku dah. Jumrah Aqabah, sembelih korban, cukur kepala dan tawaf ifadah. Biar selesai hari 10 Zulhijjah. Lepas tu lontar 3 hari tasyrik tu, lepas tu lah dah. Wukuf di Muzdalifah begitu yang tertulis dalam kitab, barangkali dimasukkan wukuf di Arafah dah. Wallahu a'lam dah. Okey, keutamaan hari raya Korban dan keesokan harinya lah. Hadis ke-580. Abu Daud rahimahullah nombor 1365 meriwayatkan, an Abdullah bin Qurtin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna a'zamal ayyami 'inda Allah tabaraka ta'ala yaumun nahri thumma yaumul qarri. Qala Isa qala Tharun wa huwa al-yawm ats-tsani wa qala wa qurriba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam badanatun khamsun aw sittun fatafiqna yazdadifna ilaihi bi ayyatihinna yabda'u falamma wajabat junubuha qala fatakallama bi kalimatin khafiyatin lam afhamha faqultu ma qala man syaa iqtata'a. Dari Abdullah bin Qurt dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu taala adalah hari raya Korban dan keesokan harinya dah. Hari Korban 10 Zulhijjah nak lepas tu sehari ni sebelah kira-kira. Hari itu adalah tanggal 11 Zulhijjah, dinamakan Yaumul Qarri kerana pada hari itu orang-orang sedang tinggal dan berada di Mina. Iaitu setelah selesai mengerjakan tawaf ifadah dan menyembelih hadyu serta istirahat di sana lah lepas sudah 10
10 Zulhijjah dah. Tahu bahagian apa ifadah. Mana? Okey, Isa mengatakan saum berkata yang dimaksudkan adalah hari kedua. Selanjutnya yang menuturkan dihadapkan pada Rasulullah SAW 5 atau 6 ekor unta. Maka unta tersebut saling mendekat kepada Rasulullah SAW untuk segera disembelih terlebih dahulu. Ketika unta tersebut sudah berjatuhan mati, maka Rasulullah bersabda, siapa yang mahu silakan memotong mengambil bahagian darinya. Jadi sahih lah. Nabi juga dia sembelih saja, lepas tu bagilah. Hadirat Nasa'i dalam Sunan Kubra bab manasik jilid 42 lah. Secara ringkas sebagaimana disebutkan dalam Tuhfatul Ashraf jilid 6 405, diriwayatkan pula oleh Bahaqi jilid 5 241 dan jilid 7 288, Ahmad jilid 4 350, Al-Hakim jilid 4 221 dan Ibn Khuzaimah 2866, 2917, 2966 ya. Itu tepat lain lah. Hadis ni riwayatnya Abu Daud, tepat lain. Keutamaan raya korban dekat esokan harinya. Dalam riwayat Ahmad dan dua riwayat terakhir dari Ibn Khuzaimah 2917 dan 2966 ada kesalahan tashif dari Abdullah bin Nuhaib menjadi Abdullah bin Nuhbi. Sementara dalam riwayat Ibn Khuzaimah 2917 dan Al-Hakim ada kesalahan tulis dari menjadi Abdullah bin Yahya. Sedangkan selain mereka dari kalangan penulis kitab hadis, semuanya menetapkan seperti yang dikemukakan iaitu Abdullah bin Amir bin Nuhaib. Ia adalah perawi yang siqah. Ni banding riwayat lah. Tidak mesti satu tokoh hebat pun tidak tersalah. Kadang dia tersilap. Berubah nama. Okay, hadis ke-531. Muslim rahimahullah dalam Sahih Muslim nombor 1967. Anna Aisyah anna Rasulullah SAW amara bikabshin aqrana yata'u fi sawadin wa yabruku fi sawadin wa yazru fi sawadin fa utiya bihi liyudhiya bihi faqala laha ya Aisyatu halumi al-mudaniyata thumma qala ishhaziha fahajarin fafa'alat thumma akhadhaha wa akhadha al-kabsha fa'adja'ahu thumma dhabahu thumma qala Bismillah Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin thumma dhuha bihi. Fi riwayatin Ahmad wa ghairuhu فأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه وقال بسم الله. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW meminta dicarikan domba lah, kambing lah, bertanduk yang memiliki kaki, perut dan sekitar matanya hitam lah. Kambing pergi besar lah dah. Kibas ke apa dah. Kambing besar. Lalu didatangkanlah domba tersebut lah, kambing besar tu. Rasulullah berkata kepadanya, wahai Aisyah, bawakanlah pisau ke sini. Kemudian beliau bersabda, tajamkanlah dengan batu. Maka Aisyah melakukannya. Lalu beliau mengambil pisau dan kambing, membaringkannya, lalu menyembelihnya, lalu membaca doa. Dengan nama Allah, wahai Allah, terimalah dari ini dari Muhammad, keluarga dan umat Muhammad, seraya menyembelih domba tersebut. Dan dari Ahmad dan lainnya, beliau mengambil domba dan membaringkannya di samping kiri. Kemudian menyembelihkannya seraya membaca doa. Dengan nama Allah, sahih lah hadis sahih. Hadis Abu Daud 2762. Ahmad jilid 6 78 dan Al-Baqi jilid 9 272. Al-Khattabi berkata hadis ini menunjukkan dalil bahawa satu ekor kambing cukup untuk korban satu orang dan keluarganya sekalipun banyak dah. Okey pada dah. Okey, haiwan korban. Allah SWT berfirman, dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syiar Allah. Kamu peroleh kebaikan yang banyak padanya. Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan telah terikat. Kemudian apabila telah teroboh mati, maka makanlah sebahagiannya. Dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya, yang tidak meminta-minta dan orang yang minta-minta. Demikianlah kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keredaan Allah, tapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu. Dan berilah khabar gembira kepada orang yang berbuat baik. Surah Al-Hajj ayat 36 hingga 37. Hadis ke-582 Imam Bukhari rahimahullah dalam Sahih Bukhari nombor 5554 meriwayatkan an Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in kafa'a ila kabshaini aqranaini amlahaini fadhabahahuma biyadihi. Dari Anas radhiyallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju tempat penyembelihan
mendatangi 2 ekor domba, kibas besar yang bertanduk putih. Kabsyaini aqranaini. Kemudian beliau menyembelih keduanya dengan tangannya. Kabsyaini aqrani amlahaini fadzabahuma biyadihi. Semua Nabi sembelih lah. Domba yang bertanduk putih. 2 ekor domba yang bertanduk putih. Aqrani amlahaini dah, yang bertanduk putih. Dalam riwayat lain Bukhari nombor 5565 menambahkan wasamma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Beliau menyebut nama Allah, bertakbir dan meletakkan kakinya pada samping leher keduanya. Nabi letak kaki nak gagah nak. Dalam riwayat Muslim beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah dan yang Maha Besar. Bukan Bismillahirrahmanirrahim nak. Nak sembelih ni Bismillahirrahmanirrahim. Sahih, hadis sahih. Tak sesuai lah Bismillahirrahmanirrahim sembelih dah. Rahman-Rahim Maha Penyayang Pengasih, tak tersesuai. Tapi sesuainya Bismillahirrahmanirrahim. Okey, hadis ni hadis riwayat Imam Bukhari lah. Atraf dia hadis ada penggalan dari hadis Bukhari nombor 5503. Diriwayatkan pula oleh Muslim 1996. Abu Daud 2794, At-Tirmizi 1494, An-Nasa'i 7220, Ibn Majah 3120 dan Ahmad jilid 3 211 214. Juga di tempat lainnya diriwayatkan pula oleh Bahaqi jilid 9 272 hingga 273 dan At-Taidisi 1968. Dibolehkan berkorban dengan kambing yang terpotong 2 buah zakarnya. Kambing penuh kebiri lah. Sebagaimana dalam riwayat Abu Daud dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Boleh juga dengan ternak yang tidak bertanduk pun boleh buat sembelih dah. Bukan tak ada tanduk lembu kau kambing tak boleh sembelih, boleh dah. Akan tetapi para ulama bersisih jika bertanduk tetapi patah. Bukan tak ada tanduk, dia ni memang ada tanduk tiba patah. Jika cacat ke tidak dah. Lihat Fathul Bari jilid 10 12 dan 13, di sana banyak manfaat yang boleh diambil lah. Perbincangan dalam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Penulis berkata dalam riwayat yang disebutkan dalamnya membaca basmalah dan takbir atau bismillahirrahmanirrahim. Hal itu selaras dengan firman Allah SWT, maka sebutlah nama Allah. Serupa dengan sebutlah nama Allah tu bismillahirrahmanirrahim. Contoh yang Nabi ajar dah. Atau ayat, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan pada kamu. Surah Al-Baqarah ayat 185. Dia mengagungkan Allah tu dengan bismillahirrahmanirrahim. Okey, catatan Muslim, Sahih Muslim nombor 1955 uriatkan dari hadis Syaddad secara marfu'. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah katabal ihsana ala kulli syai'in, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah, wa idza dhabhtum fa ahsinul dhabh. Wal yuhadda ahadukum syafratahu falyurih dhabihatahu." Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya Allah mewajibkan kebaikan atas segala sesuatu. Jika kalian membunuh dalam peperangan misalnya, maka lakukanlah dengan baik. Jika kalian menyembelih ternakan, maka lakukanlah dengan baik. Tajamkanlah mata pedang dan pisau dan jadikanlah nyaman ternakan yang akan disembelih. Hadis ni riwayat Muslim. Saya akan menyebutkannya pada bahagian akhir dari pembahasan tentang keutamaan kasih sayang insya-Allah. Keutamaan bersama keluarga dan bersegera pulang selesai haji atau berpergian. Keutamaan ada kelebihan besar pahala bersama keluarga dan bersegera pulang selesai haji dan berpergian. Kalau kita musafir cepat-cepat balik. Kalau kita buat haji pun cepat-cepat balik, bukan duduk lama tinggal keluarga dah. Hadis ke-583 Imam Ad-Darqutni dalam Sunan Darqutni jilid 2 muka 289 meriwayatkan an Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza qada ahadukum hajjahu falyu'ajjilir rahnata ila ahlihi fa innahu a'zamu li ajrihi." Dari Aisyah radhiyallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian selesai melaksanakan hajinya, maka segeralah pulang ke keluarganya. Kerana hal itu lebih besar pahalanya. Hadis hasan. Balik segera waktu lepas haji ni, umrah ni, pahala lebih besar daripada duduk subek. Dan lama dah tak. Dan ini haji ni sah kau pergi tabligh. Nah. Ataupun pergi mengaji, pergi apa-apa pun. Keadaan dia kita tak tinggal lama, terutama anak isteri lah. Tertinggal lama oleh kerana mereka perlukan bimbingan. Kata bawa sekali kena klik cepatlah. Hadis hasan. Ni hadis riwayat Darqutni. Terus hadis ini ada tempat lain iaitu hadis Al-Hakim jilid 1 477 dan Bahaqi jilid 5 259. Semuanya dari beberapa jalur yang berasal dari Abu Marwan Al-Uthmani. Ia adalah Muhammad bin Utsman Al-Uthmani dari Abu Hamzah Al-Laisi. Perawi lah. Dalam sanad hadis ini terdapat Muhammad bin Utsman Abu Marwan. Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani mengomentarinya dalam At-Taqrib At-Tahzib. Taqrib At-Tahzib. Ia adalah perawi yang jujur, sering salah, namun dalam At-Tahzib Abu Hatim lainnya thiqah.
Abu Hatim ni syadid lah dah. Tapi tetap dia kata syiqah. Maka paling tidak dia adalah hasan hadisnya. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari jilid 3 muka 730 setelah menyebutkan hadis ini dan hadis Abu Hurairah yang akan disebutkan berikutnya mengatakan, dalam hadis ini ada indikasi, ada petunjuk makruhnya mengasingkan diri dari keluarga tanpa ada sebab. Walaupun cerita pasal haji umrah, kalau kita pergi benda lain, bisnes ke dakwah ke apa lama sangat ni, kita asing diri dari keluarga tanpa ada sebab yang kuat serta ada dalil menyegerakan pulang ke keluarganya dari berpergian. Situ ada keutamaan kita balik cepat tu pahala besar ni. Terlebih lagi bagi yang dikhawatirkan akan kehilangan kerana berpisah. Juga kerana keberadaan bersama keluarga ada nilai ketenangan yang boleh memotivasikan untuk kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat. Juga dengan berkumpul bersama keluarga ada nilai manfaat jemaah dan kekuatan untuk menjalankan ibadah. Bersegera balik ya. Okay, hadis ke-584. Imam Bukhari rahimahullah dalam Sahih Bukhari nombor 1804 meriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala as-safaru qit'atun min al-'azab yamna'u ahadakum ta'amahu wa syarabahu wa nawmahu fa idza qada nahmatahu falyu'ajjil ila ahlihi. Dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, berpergian safar musafir ini adalah bahagian dari azab yang boleh menghalangi salah seorang dari kalian dari makan, minum dan tidurnya. Ganggu habislah makin tidur dia. Imam Nawawi rahimahullah berkata maksudnya adalah terhalang dari kesempurnaan dan nikmatnya makan, minum dan istirahat. Kerana dalam musafir safar ini ada kesulitan masyaqqah. Berjibaku dengan panasnya matahari serta dinginnya malam, kesendirian, ketakutan jauh dari keluarga dan handai taulan, serta kerasnya hidup di perjalanan. Itu sebabnya kata menghalangi salah seorang dari kalian dari makan, minum dan tidurnya. Jika itulah menyelesaikan urusannya, maka segeralah kembali ke rumah, berkumpul bersama keluarganya cepat-cepatlah. Haji umrah tu hak wajib rukun Islam pun cepat balik kalau sudah selesai. Tambahlah benda lain lah. Dalam riwayat Ibn Majah disebutkan fa idza qada ahadukum nahmatahu min safarihi falyu'ajjil ar-ruju' ila ahlihi. Jika salah seorang dari kalian telah menyelesaikan urusannya dari safarnya, musafirnya, hendaknya lah dia segera kembali ke keluarganya. Hadis sahih. Boleh rujuk ni hadis riwayat Ibn Majah. Atas tu riwayat Bukhari-nya. Atrah hadis lain rujuk hadis riwayat Muslim 1927. An-Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra sebagaimana disebutkan dalam Tuhfatul Ashraf jilid 9 muka surat 390, diriwayatkan pula oleh Ibn Majah 2882, Ahmad jilid 3 muka surat 236, 445, 496 dan Bahaqi jilid 5 muka surat 259. Keutamaan bermukim di Madinah hingga wafat. Maulid kita duduk tinggal sini sampai mati di Madinah kalau boleh ya. Keutamaan sabar atas kesulitan hidup yang mengakibatkan kematian. Hadis ke-585 Muslim rahimahullah nombor 1363 meriwayatkan An Sa'din qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni uharrima baina li'abatayil madinati ayyuqata'a idahuma aw yuqtala sayduha. Faqala al-madinatu khairul lahum law kanu ya'lamuna la yada'uha ahadun raghbatan anha illa abdalallahu fiha man huwa khairun minhu wa la yathbutu ahadun 'ala la'waiha wa jahdiha illa kuntu lahu syafi'an aw syahidan yaumal qiyamah. Dari Sa'di berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku mengharamkan semua yang ada di antara dua gunung Madinah untuk dipotong dahan-dahannya atau dibunuh hewan buruannya. Jadi tanah haram lah untuk Madinah ni. Dah tak boleh potong, tak boleh bunuh hewan buruannya. Lalu beliau bersabda, Madinah lebih baik bagi mereka jika mereka mengetahuinya. Tidaklah seorang yang meninggalkannya, meninggalkan Madinah kerana tidak suka pada Madinah, melainkan Allah akan menggantikannya dengan orang yang lebih baik darinya, dan tidak ada seorang pun yang bertahan hidup atas kesulitan dan kesempitan yang ia rasakan di sana, melainkan kelak di hari kiamat aku akan menjadi pemberi syafaat atau saksi baginya. Orang sabar hidup susah di Madinah, dia saksi lah Nabi kata ni. Okey, pemberi syafaat. Jadi Nabi beri syafaat lah pada orang tersebut.
Okey, dalam riwayat lain terdapat tambahan. Wala yuridu ahadun ahlal madinati bisu'in illa azabahu Allahu fin nari dzaubar rasasi au dzaubal milhi fil ma'. Tidak adalah seorang yang menginginkan keburukan atas penduduk Madinah nah. Bisu'in ahlal Madinah bisu'in illa malaika Allah akan meleburkannya dalam neraka illa azabahu Allahu fin nar. Sebagaimana leburnya timah finnar zaubar rasasi au zalbil mihi fil ma, ataupun leburnya cairnya garam dalam air dah. Jadi orang yang menginginkan keburukan atas penduduk Madinah, jadi orang yang niat terbaik pada penduduk Madinah pun boleh bala dah. Hadis Ahmad jilid 1 170 181 dan Bahaqi jilid 5 197 dan Abu Ya'la 199. Muslim rahimahullah dalam Sahih Muslim nombor 1374. Beriwayatkan an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yasbiru 'ala al-la'wa'il madinati wa shiddatiha ahadun min ummati illa kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamati aw shahidan. Dari Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang pun dari umatku yang sabar terhadap kesempitan hidup dan kesulitan hidup di Madinah, melainkan aku akan menjadi pemberi syafaat atau saksi baginya kelak di hari kiamat. Hadis sahih. Hadis At-Tirmizi 3904, semuanya dari beberapa jalur yang berasal dari Salih bin Abu Salih dari ayahnya dari Abu Hurairah radhiyallahu. Ini juga merupakan jalur yang ada pada Sahih Muslim. Hadis ke-587. Hadis Imam Muslim rahimahullah dalam Sahih Muslim nombor 1377 meriwayatkan. Ani bin Umar radhiyallahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man sabara ala la'waiha kuntu lahu syafi'an aw shahidan yaumal qiyamati. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersabar terhadap kesulitan hidup di sana di Madinah, maka aku akan menjadi pemberi syafaat atau menjadi saksi baginya kelak di hari kiamat. Dalam riwayat lain dari jalur Qattan bin Wahab dari Umaymir bin Al-Ajda dari Yohannes budak Zubair, hamba Zubair lah, ia mencerita kepadanya ia duduk bersama Abdullah bin Umar pada masa terjadinya fitnah. Fitnah dimasukkan dan adalah perang Harrah yang terjadi pada masa pemerintahan Yazid bin Muawiyah. Perang Harrah yang kata fitnah. Datanglah seorang budak wanitanya seraya mengucapkan salam dan berkata, saya ingin keluar wahai Abu Abdurrahman, situasi sudah sangat menyulitkan. Maka Abdullah bin Umar berkata kepadanya, diamlah di sini kerana aku mendengar Nabi SAW bersabda dah. Nak keluar daripada Madinah kali dah. Ada rusuh agak apa dah. La yasbiru ala la'waiha wa shiddatiha ahadun illa kuntu lahu syahidan aw syafi'an yaumal qiyamah. Tidak ada seorang pun yang bersabar atas kesulitan dan kesengsaraan di sana di Madinah bawah. Malaikat aku akan menjadi saksi dan atau pemberi syafaat baginya kelak di hari kiamat. Hadis hasan. Okey, lepas tu atraf hadis ni ada pada hadis riwayat Tirmizi 3917, Ibnu Majah 1112, Ahmad jadi 274 104, Ibnu Hibban 1031 dalam Mawarid dari jalur Muaz bin Hisham dari ayahnya dari Ayyub dari Nafi' dari Ibnu Umar secara marfu'. Berbunyi man istata'a ay yamuta bil madinati falyamut biha fa inni ashfa'u liman yamutu biha. Barang siapa yang meninggal dunia di Madinah, hendaklah yang meninggal di sana dah. Siapa yang duduk di Madinah ni dah. Mana? Man istata'a ay yamuta bil Madinah. Siapa-siapa yang boleh meninggal dunia, hendaklah dia meninggal di sana. Kerana aku akan memberi syafaat, Nabi akan beri syafaat bagi siapa yang meninggal di sana. Salahnya sahih. Hadis 588 Muslim rahimahullah dalam Sahih Muslim nombor 1374 477 beriwayatkan. An Abi Sa'id Maula al-Mahri annahu jaa Aba Sa'id al-Khudri layali al-harrati fastasharahu fil jala'i من المدينة وشكى إليه أسعارها وكثرة عياله وأخبره ألا صبر له على جهد المدينة وإيها فقال له ويحك لا آمرك بذلك إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصبر أحد على لأوائها فيموت إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة إذا كان مسلما. Dari Abu Sa'id Maula al-Mahri.
Dia mendatangi Abu Sa'id Al-Khudri pada malam peristiwa Al-Harrah. Dia meminta pendapatnya tentang keluar, yang berpindah dari Madinah ke tempat yang lain. Juga mengadukan tentang harga-harga barangan yang meninggi dan banyak anggota keluarganya di Madinah ni. Dia mengabarkan bahawa dirinya tidak boleh bertahan atas kesengsaraan hidup di Madinah. Susah maksudnya, ekonomi tak stabil di Madinah. Maka Abu Sa'id radhiyallahu berkata, Abu Sa'id Al-Khudri berkata lantang kepadanya, "Silakan kamu ni nak. Aku tidak memerintah kamu melakukan hal itu keluar dari Madinah. Kerana aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang yang bersabar menghadapi kesulitan hidup di Madinah hinggalah ia meninggal dunia, melainkan aku menjadi pemberi syafaat baginya di hari kiamat jika ia seorang Muslim." Hadis sahih ghairihi. Ini hadis riwayat Muslim. Okey, atrah ya pada hadis riwayat Ahmad jilid 3 muka 29. Abu Sa'id Muda Al-Mahri adalah perawi makbul. Bukan Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Sa'id Muda Al-Mahri, Hambal Al-Mahri adalah perawi makbul. Nama hadis sebelumnya menjadi penguat baginya. Ia ada dalam riwayat Ahmad jilid 3 muka 58 dan Abu Ya'la 1266. Seterusnya hadis ke-589 Imam Bukhari rahimahullah dalam Sahih Bukhari nombor 1889 meriwayatkan An Umar radhiyallahu qala Allahumma arzuqni syahadatan fi sabilika waj'al mauti fi baladi rasulika. Dari Umar radhiyallahu, ia berkata bahawa wahai Allah, kurniakanlah aku mati syahid di jalanmu dan jadikanlah matiku di negeri Rasulmu Madinah. Ibnu Zuraik meriwayatkan dari Ruh bin Al-Qasim dari Zaid bin Aslam dari ayahnya dari Hafsah binti Umar, ia berkata, aku mendengar Umar dahulu memanjatkan doa seperti itu. Hisham meriwayatkan dari Zaid dari ayahnya dari Hafsah, ia berkata, aku mendengar Umar dahulu berdoa seperti itu. Asar ini sahih dan mauquf, terhenti pada Umar bin Khattab dahulu, bukan kata-kata Nabi lah. Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani dalam Fathul Bari jilid 4 muka surat 101 berkata, adapun asar dari Umar dahulu, maka Ibn Sa'ad menyebutkan sebab kenapa Umar berdoa seperti ini. Iaitu diriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Auf bin Malik yang bermimpi melihat Umar dahulu mati syahid dan disaksikan orang banyak. Ketika hal itu diceritakan kepada Umar, dia berkata, bagaimana mungkin aku mati syahid sementara aku hanya tinggal di rumah, tidak sedang jihad, sedangkan orang di sekitarku. Kemudian ia berkata, tentu Allah akan mendatangkannya insya-Allah. Umar dia kata gitu lah. Iman akan kembali ke Madinah. Hadis ke-590 Imam Bukhari rahimahullah dalam Sahih Bukhari nombor 1876 meriwayatkan. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah SAW qala innal imana la ya'rizu ila al-madinati kama ta'rizu al-hajjatu ila hujriha. Dari Abu Hurairah radhiyallahu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya iman itu akan kembali. Iman itu akan kembali ke Madinah seperti ular kembali ke lubangnya. Hadis sahih. Maksudnya apa dah? Maksudnya akan dikumpulkan dan menyatunya satu dengan lainnya di Madinah. Sebagaimana ular yang bertebaran keluar dari lubangnya mencari makan, setelah dapat kemakanan, mereka kembali ke lubangnya. Begitulah iman yang menyebar dari Madinah. Setiap orang mukmin dalam dirinya ada rasa rindu yang akan membawanya kembali ke Madinah kerana cintanya kepada Rasulullah, dan ini meliputi semua waktu, bukan zaman dulu, zaman akhir zaman Rasul pada Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Okey, atrah ni hadis riwayat Bukhari ni. Atrah dia pada hadis riwayat Muslim 1147, Ibn Majah 3111 dan Ahmad jilid 2 286 2496. Masih ada hadis lain yang menyatakan keutamaan bertempat tinggal di Madinah. Lihatlah Fadailul Madinah dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Memang benar tinggal di Madinah memiliki banyaknya kebaikan kerana Madinah adalah tanah haramnya Rasul, tempat turunnya wahyu. Dan berbagai-bagai macam keberkahan di Madinah, banyak manfaat keagamaan dan nilai-nilai ukhrawiyah dibandingkan dengan orang yang mendapat kesenangan duniawi yang fana. Kerana tinggal di tempat lain yang di luar Madinah tidaklah sama dengan Madinah lah. Kami kutip dari Fathul Bari jilid 4 muka surat 109. Pada sekat tu wallahu alam. Subhanakallahumma hamdika subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.